Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada semua penonton setia dan juga penonton yang baru saja menyinggah di channel ini, Current Sphere MY. Hari ini, pada video kali ini, kita akan mengulas satu perkembangan politik yang mungkin ramai menganggap ini hal kecil. Tetapi kalau kita tengok betul-betul, sebenarnya ada impak yang sangat besar terhadap masa depan politik Sabah. Saya di sini bercakap tentang APCO. Ya, parti yang satu ketika dahulu dianggap kingmaker, tetapi kini hanya bertahan dengan satu kerusi DUN sahaja selepas PRN Sabah ke-16 pada tahun 2020. Baru-baru ini dalam satu majlis sambutan ulang tahun APCO yang ke-31 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah ataupun SICC, Presidennya Datuk Iwan Benedik menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan tetap mempertahankan kerusi DUN Kadamaian, satu-satunya kerusi yang mereka menangi. Dan bukan setakat itu saja, mereka juga kini menyasarkan untuk menambah kerusi lain di dalam PRN Sabah ke-17 nanti. Sekali dengar, mungkin kita pikir ini biasa sajalah. Semua parti pun mahu menang lebih banyak kerusi. Tetapi kita kena ingat, ini adalah APCO, parti yang pernah menjadi komponen penting dalam Barisan Nasional kemudian lompat masuk Pakatan Harapan selepas PRU 14 dan sekarang masih kekal bersama PH di Sabah. Jadi bila Iwan kata yang APCO mesti bersiap siaga menjadi pemain pasukan rakyat Sabah, itu bukan ayat yang kosong. Dia coba hidupkan semula peranan APCO sebagai parti yang relevan, sebagai parti tempatan yang mampu bersaing dengan nama-nama besar seperti Warisan, Gagasan Rakyat Sabah, dan juga Perikatan Nasional. Iwan dalam ucapannya tidak main emosi. Dia kata politik hari ini bukan soal siapa yang paling kuat menjerit, siapa yang pandai main drama, ataupun siapa yang tahu cari kelemahan orang lain. Sebaliknya, beliau mengajak semua untuk melihat ke hadapan. Dan dia kata pilihan raya ini mesti jadi medan untuk menilai perpaduan rakyat Sabah, bukan medan perpecahan. Nampak macam idealistik, tetapi ada benarnya juga. Dan yang menariknya, beliau turut menyentuh isu-isu berat yang sering kali jadi keluhan rakyat Sabah. Antaranya soal komposisi jawatan dalam perkhidmatan awam negeri yang dikatakan masih tidak mencerminkan kepelbagaian etnik di Sabah. Isu pelantikan dalam agensi dan badan berkanun negeri, isu beasiswa, kualiti jentera penyampaian kerajaan negeri, semua itu menurut Iwan perlulah ditambah baik. Malah beliau juga menyentuh isu hubungan antara agama dan perundangan negeri yang menurutnya perlu diperkasa dan diperjelas. Iwan turut sebut tentang ME 63, yaitu Perjanjian Malaysia 1963. Beliau kata, kalau kita ingin membina negara ini, kita kena bina dahulu sense of belonging rakyat Sabah terhadap kerajaan negeri. Ini adalah penting, sebab ramai rakyat Sabah hari ini masih rasa yang mereka ini rakyat kelas kedua. Kemudahan asas di pedalaman tidak selesai, pembangunan pun tidak seimbang, dan suara Sabah di peringkat persekutuan kadang-kadang seperti dipandang ringan. Tetapi persoalannya sekarang, mampukah APCO menjadi suara itu? Parti ini pernah menjadi pemain utama di pentas nasional, tetapi selepas kehilangan hampir semua kerusi dalam PRN yang lalu, ramai mula meragui kekuatan sebenar APCO. Dan kalau kita imbas kembali, prestasi APCO dalam PRU 15 pun tidak begitu memberangsangkan. Walaupun Iwan sendiri menang Parlimen Penampang, image parti secara keseluruhannya masih lagi lemah, terutamanya dalam kalangan pengundi muda dan luar bandar. Dan satu lagi perkara yang tidak boleh kita abaikan, yaitu hubungan APCO dengan DAP dan PKR di dalam Pakatan Harapan. Ini sentiasa menjadi isu sensitif di Sabah, terutamanya dalam konteks politik identiti dan autonomi negeri. Ada yang kata selagi APCO bersama PH, mereka akan terus dianggap sebagai wakil pusat dan bukanlah suara asli Sabah. Malah dalam banyak ceramah politik oleh pemimpin-pemimpin warisan dan gagasan rakyat, APCO sering dikritik sebagai parti yang tidak konsisten dan hanya mengikut arus politik semasa
demi kepentingan survival. Jadi kalau kita tengok kenyataan Datuk Seri Aziz Jaman dari Warisan, beliau pernah menyelar parti-parti seperti APKO yang sanggup bersekongkol dengan parti-parti dari Semenanjung tanpa memikirkan jangka panjang. Katanya parti-parti seperti ini hanya akan menjadikan Sabah sebagai alat tawar-menawar politik. Jadi di dalam konteks itu, bolehkah APKO ubah persepsi ini dalam masa yang singkat menjelang PRN 17 nanti? Kita juga tidak boleh lupa tentang isu MA63. Ya betul, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk melaksanakan MA63, tetapi sehingga kini banyak tuntutan Sabah masih belum ditunaikan sepenuhnya. Misalnya soal hasil petroleum, pendidikan, infrastruktur luar bandar, malah soal kuasa otonomi dalam pengurusan pentadbiran. Menteri seperti Dr. Jeffrey Kitingan sendiri pun pernah menyatakan rasa kecewa karena menurutnya apa yang berlaku hari ini hanyalah sekadar kosmetik politik semata-mata. Janji ditabur tetapi tindakan masih lagi perlahan. Jadi kalau APKO betul-betul serius mahu menjadi suara rakyat Sabah, mereka kena berani mendesak kerajaan pusat, bukan sekadar menjadi penyokong setia tanpa kritikan. Dan inilah yang akan dinilai oleh rakyat, sebab bukan sekadar manifesto yang dinilai, bukan sekadar ucapan indah di dalam dewan, tetapi keberanian untuk bertindak. Sekarang saya ingin mengajak Anda semua, para penonton, para pendengar Current Sphere MY. Mari kita fikir dan bincang perkara ini bersama-sama. Adakah APKO masih ada tempat dalam lanskap politik Sabah hari ini? Atau adakah mereka sudah hilang sentuhan dan hanya hidup atas nama sejarah semata-mata? Seterusnya, perlukah APKO bergabung dengan parti lain seperti Warisan atau kekal sebagai komponen PH yang kecil tapi kononnya berprinsip? Dan satu lagi persoalan yang besar, adakah rakyat Sabah masih percaya kepada janji-janji MA63 yang dibawa oleh parti-parti pusat? Atau sudah tiba masanya untuk Sabah berdiri sendiri dengan kuasa politik yang lebih lokal, lebih bebas dari pengaruh Semenanjung? Saya tahu mungkin soalan-soalan ini agak pedas sedikit, tetapi itulah yang kita perlu bincang secara terbuka kalau kita benar-benar mahu Sabah yang maju, adil, dan seimbang. Dan oleh itu, kongsikanlah pandangan Anda di ruangan komen. Jangan takut untuk suarakan pendapat Anda semua, sebab suara Anda, suara kita adalah suara masa depan negeri dan juga negara kita. Dan sebelum saya akhiri video ini, jika Anda rasa perbincangan ini penting, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan share video ini kepada rekan-rekan Anda. Lagi ramai yang paham situasi sebenar politik Sabah, lagi kuat kita sebagai rakyat untuk buat perubahan. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami Current Sphere MY, tempat di mana suara rakyat tidak pernah disenyapkan. Jumpa lagi di dalam video seterusnya dengan isu-isu yang lebih panas, lebih berani, dan lebih menyengat. Sekian, terima kasih semua. Salam sejahtera.